Sebelum ini dibicarakan tentang bagaimana usaha untuk merakyatkan sains dan menginsankan teknologi. Tetapi soalan yang lebih asasi kepada marhain khalayak yang berada di lapangan. Apa ertinya semua ini? Bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi sebelum ini, dan kami undang sekali lagi Yang Berhormat Dr. Sri Dr. Adham Baba. Assalamualaikum Dr. Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu cogan kata yang sangat menarik perhatian saya sekurang-kurangnya. Banyak dibicarakan sebelum ini bersama Rina tentang dasar, enabler dan juga usaha-usaha yang telah pun dilengkapkan. 2030 Malaysia bakal menjadi high-tech nation, negara berteknologi tinggi. Tetapi kalau kita cuba menterjemahkan hasrat itu kepada marhain di bawah, soal merakyatkan sains dan menginsankan teknologi ini, dari kacamata Mosti, bagaimana limpahan itu akan dapat dirasakan oleh rakyat keseluruhannya? Itu soalan awal saya. Ya, perkara yang dibangkit mestilah dekat dengan rakyat. Dan ketika ini tentu sekali rakyat bertanyakan bagaimana kita boleh membantu mereka menyelesaikan konflik yang ketara depan mata kita. Yang pertama tentu sekali krisis bekalan makanan. Kita mula di situ. Ya, kita mula di situ. Krisis bekalan makanan ni melibatkan input dan output. Jadi input ni melibatkan pelbagai kaedah. Antaranya Mosti telah pun membuka bilik gerakan ataupun war room pada 10 Jun yang lepas. Di mana kita telah melihat keseluruhan teknologi yang telah digunakan di negara kita. Yang mampu untuk sebagai enabler kepada mengurangkan kos dan menambah produktiviti. Itu perkara penting. Jadi kita perlu lihat bagaimana kita membantu masyarakat melalui teknologi. Dan tentu sekali teknologi ini telah ada dalam senarai kita di War Room. Dan setakat ini ada 46 teknologi yang berasaskan kepada bagaimana kita dapat mengurangkan cost input dan menambah produktiviti. Antara contoh yang ketara sekarang ini tentu sekali bekalan makanan untuk haiwan ternakan. Jadi kos untuk bekalan ternakan merupakan rumput, dedak, hampas dan sebagainya. Untuk permulaan dalam teknologi yang kita ada, tentu sekali kita ada teknologi yang bagaimana digunakan dan dikeluarkan oleh Agensi Nuklear Malaysia, iaitu biak baka rumput Napier yang baru. Maknanya dengan adanya teknologi terbaru, rumput Napier ini yang diusahakan teknologinya oleh Agensi Nuklear Malaysia dapat menambah jumlah protein dalam rumput tersebut dan membantu pertumbuh besaran haiwan ternakan. Dan rumput Napier ini juga boleh digunakan sebagai silage. Kedua, tentu sekali melalui Agensi Nuklear Malaysia kita dapat menolong membantu 70,000 hektar padi yang ditanam dengan benih baru, varieti baru padi IS21 yang lebih tahan kepada cuaca yang ekstrim. Dan dengan adanya benih baru varieti padi IS21 ini yang menggunakan teknologi yang dikeluarkan oleh Agensi Nuklear Malaysia, iaitu arus sinar gamma, yang mana tentu sekali 40,000 petani telah pun menggunakan benih ini. Dan benih ini dapat menambah yield 40 hingga 50%. Di samping itu dapat mengurangkan kos input. Jadi ini membantu sangat daripada security makanan dan bekalan beras kita terutama sekali. Dan dengan adanya teknologi ini, dia berkait rapat juga dengan teknologi yang baru, iaitu penggunaan sensor. Sensor-sensor yang perlu digunakan seperti sensor soil management, sensor pH, sensor yang berkaitan dengan udara, sensor yang berkaitan dengan penggunaan environmental climate. Jadi ini diusahakan oleh Nano Malaysia Berhad ataupun dipanggil Nano Malaysia, yang mana dia mengeluarkan beberapa produk berteknologi tinggi terhadap sensor-sensor ini. Dan sensor-sensor ini adalah yang menggunakan apa yang dipanggil Revolution IoT, Revolution Internet of Nanothing. Jadi projek yang kita telah usahakan untuk membantu dari segi security makanan ni ialah
bagaimana projek yang sedang berlangsung di Manong, Perak. Iaitu kita menggunakan teknologi solar sebagai pemboleh daya kepada pembekalan tenaga kepada teknologi sensor di mana produk-produk yang berkaitan dengan tanaman tu dapat diusahakan menggunakan aquaculture. Aquaculture ni maknanya berbeza dengan hidroponik. Aquaponik, hidroponik. Aquaponik ni dia dalamnya ada melibatkan ternakan ikan juga. Kalau hidroponik dia tidak ada ternak ikan, cuma dia ada soil, dia ada tanaman dan dia ada kaedah irrigation yang menggunakan IoT. Itu tak termasuk dengan aeroponik. Aeroponik maknanya dia tak ada soil, tetapi dia sprinkler keluarkan nano baja tersebut dan ada root plant itulah. Jadi ketiga-tiga ni ada perbezaan. Jadi kita sekarang cuba untuk memastikan bahawa aquaculture ataupun aquaponik itu menjadi satu teknologi yang boleh membantu. Dan dia boleh lakukan di peringkat dataran ataupun vertikal. Jadi vertical farming. Dan kita ada juga usahakan supaya ada program yang dipanggil Surf X1, iaitu pertanian pintar. Bagaimana boleh menghasilkan produk-produk makanan, terutama sekali tanaman bermutu tinggi dalam keadaan yang dipanggil climate independent greenhouse, yang mana boleh membantu tanaman-tanaman yang bermutu tinggi dan menggunakan teknologi IoT, nano sensor, baja dan sebagainya. Jadi dengan adanya aquaponik ni, dia membantu grower dipanggil petani apa grower, pengeluar pelbagaikan output. Kalau tak hanya tanaman berunsurkan tanaman makanan, dia ada juga ikan. Perikanan. Jadi kita boleh laksanakan di daratan teknologi-teknologi inilah. Jadi menggunakan nano filter ni, kita bukan saja dapat menghalang tumbuhan lumut. Kita boleh pastikan sistem irrigation ataupun dripping of water tu, pengairan tu dapat dikawal 24 jam. Inilah antara teknologi kita yang kita gunakan. Tapi sumber tenaga penting, iaitu gunakan solar. Solar teknologi baru di mana kos output akan turun kerana penggunaan solar tu dilaksanakan secara automatik selama 24 jam lah. Jadi inilah antara usaha-usaha yang dilakukan oleh War Room Mosti ketika ini. Kita dah kenal pasti 46 teknologi yang boleh digunakan. Saya boleh sebut lagi, ada lagi teknologi, tetapi kita akan usahakan bersama dengan Jabatan Pertanian Malaysia. Untuk perikanan kita bersama dengan Nikmat, dengan LKM dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. Jadi ini antara sumbangan Mosti untuk memastikan bahawa bekalan makanan, security makanan dengan menggunakan teknologi terkini dapat diusahakan, di samping mengusahakan supaya kos input itu dapat diturunkan dan produktiviti dapat ditingkatkan. Datuk Sri, saya yakin 46 teknologi itu kita perlukan masa lebih panjang untuk membutirkan satu persatu. Saya dapat mengutip tadi sekitar 6 atau mungkin 7 teknologi yang sudah pun kita bincangkan. Satu elemen yang menarik perhatian saya adalah soal, saya yakin kita tidak miskin idea kerana kebanyakan teknologi dan idea itu kita boleh pungut di dalam desa buana, ramai yang melakukannya. Tetapi behavioral science, sikap, take up rate, penerimaan kalangan pemain yang ada. Kerana kita memahami kerangkanya, ini Mosti. Tadi banyak agensi di luar Mosti. Jadi soal mengasuh rakyat, sebab kita bercakap soal sains, merakyatkan sains dan menginsankan teknologi. Bagaimana behavioral ini boleh dipengaruhi dalam kerangka Mosti supaya kita punya penerimaan yang lebih baik dalam kalangan pemain-pemain yang ada. Apa yang boleh kita lakukan? Ini melibatkan pemudayaan. Pemudayaan membawa erti kita perlu mulakan penerima-gunaan teknologi itu di peringkat bawah. Bermula dengan industri yang dipanggil STEM lah. Sains, teknologi, engineering, matematik. Perlu dipupuk supaya dalam kerangka rancangan Malaysia ke-12 dia menyebut dua perkara. Pertama, adoption, iaitu penerima gunaan. Penerima gunaan ini seperti menawar kata, dia akan melibatkan apa yang dipanggil behavior. Behavior awal lah. Dan yang kedua,
leveraging. Leveraging ni kita tambah nilai, leverage lah. Apa yang ada tu kita leverage teknologi yang ada tu supaya behavior tersebut diguna pakai. Sentiasa dipraktikkan di peringkat rakyat akar umbi. Itu yang saya sebut awal dalam wawancara saya. Teknologi ni kalau kita kuasai, kita akan jadi seperti mereka yang saya sebutlah, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, berapa nama, Jack Ma. Jack Ma dia e-commerce, platform behavior e-commerce. Dan pandemik COVID-19 ni mengajar kita bagaimana essential services ni menggunakan pendigitalan. Jadi terbaru ni tentu saya akan cakap mengenai digital economy. Bagaimana pergerakan ekonomi itu menggunakan teknologi digital sangat penting. Untuk itu kita ada produk-produk yang kita sebut yang sedia ada dalam negara kita sendiri. Yang di luar banyak sebenarnya teknologi yang boleh kita adopt. Mungkin kita menggunakan kaedah teknologi transfer, behavior teknologi transfer sebelum ini. Tapi yang penting bagaimana negara kita ialah negara pencipta. Untuk mencapai high-tech nation 2030, kita punya kerangka menjadikan behavior untuk kita minat dan menguasai teknologi, menginsankan teknologi itu tinggi nilai dia dan tercapai. Jadi dengan adanya beberapa panduan-panduan dasar sains inovasi, dasar sains teknologi inovasi negara, pemboleh daya melalui MySTIE 1010 tersebut, kita mampu untuk melaksanakannya secara holistik dan dia mesti across the board. Teknologi ini bukan milik MOSTI. Teknologi ini milik semua agensi kementerian kerana setiap agensi kementerian menggunakan teknologi. Dan untuk mempercepatkan ekonomi digital, digital ekonomi ini, dia perlu teknologi. Sebab itu kita ada teknologi 5G sekarang yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Dan behavior penggunaan 5G ini perlu dipertingkatkan dengan ilmu penguasaan teknologi tersebut, penggunaannya, adoption of the technology itself. Jadi kita balik kepada bagaimana teknologi yang dibangunkan oleh agensi, dia panggil agensi angkasa, MISA ataupun My Space Agency, yang dapat membantu para nelayan dengan penggunaan teknologi satelit. Remote sensing. Remote sensing ni banyak diperkatakan dalam teknologi. Tetapi remote sensing ni ikutkan baru. Yang banyak dikatakan komunikasi. Satelit ni ada 3. Satu komunikasi, kedua navigasi, ketiga remote sensing. Jadi yang terkini remote sensing. Sebab itu teknologi yang dibangunkan oleh My Space Agency ataupun Agensi Angkasa Malaysia ini terhadap teknologi remote sensing banyak membantu, terutama nelayan kita dari segi ekosistem nelayan untuk mencari pendapatan. Pertama, menggunakan remote sensing, dia dapat menapasi melalui aplikasi di mana kawasan ikan yang banyak. Jadi nelayan tak payah pergi tempat yang tak ada ikan. Kita menggunakan connection dengan Nikmat, gunakan Jabatan Perikanan Malaysia dengan menggunakan LKM. Kita beritahu mereka, para nelayan yang ramai ni, yang perlu diberikan maklumat di mana lokaliti kawasan ikan melalui remote sensing tersebut. Ini teknologi yang sangat luar biasa dan dia perlu digunakan untuk mendapat faedah yang luar biasa juga. Dan kita juga dapat membantu dengan remote sensing meteorologi, cuaca, di mana kita ada monsun, kita ada ombak dan juga teknologi ini digunakan supaya navigate tu betul-betul. Jadi dengan adanya kerjasama antara Nikmat, LKM, Jabatan Perikanan Malaysia dengan MISA, MOSTI, kita sebenarnya membantu banyak. Dan ini menambah input dan mengurangkan. Contoh, kalau mereka tepat pergi kepada lokasi yang tentu, penggunaan diesel akan kurang. Betul. Penambahan jumlah tangkapan akan bertambah. Ini yang membantu. Sangat membantu kita. Datuk Seri, ada beberapa soalan besar cuba saya gabungkan dalam 2 minit berbaki ini.
2030 Malaysia akan menjadi negara berteknologi tinggi. Kita tadi bercakap soal behavior. Selalunya membentuk behavior ini akan selalu saja dirujuk kepada Kementerian Pelajaran. Tapi hari ini saya bertanya kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasinya. Kerana cabaran di Malaysia ini adalah membentuk pemikiran yang saintifik. Dia merentas termasuklah soal teknologi adoption sebelum teknologi adaptation. Dan kita melihat bahawa ini antara dunia yang sudah terbuka. Kita memerlukan keterbukaan itu untuk mendedahkan rakyat dan juga pengguna pemain industri kepada teknologi. Tapi kita juga tahu halangannya soal ekonomi yang kemudiannya pergi kepada kementerian-kementerian lain. Tadi diceritakan tentang war room. War room untuk cabaran semasa. Bagaimana extension daripada war room itu boleh kita perkasakan supaya kita boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran saintifik rakyat Malaysia. Dalam 2 minit yang berbaki ini, Datuk Seri. Berbalik kepada behavior menguasai sains, bidang sains. Kita panggil sains bidang sains dan teknologi. Kita jangan lupa tentang inovasi. Inovasi ni yang sebenarnya satu pemudayaan yang berkaitan dengan behavior. Jadi memupuk inovasi bukan mudah. Cabarannya banyak. Jadi cabarannya melibatkan concerted effort. Keseluruhan tindakan kita tu bukan sekadar membangunkan war room untuk menyelesaikan masalah semasa. Tetapi kita ada medium term dan long term plan. Bagaimana pemudayaan berkait dengan ekonomi yang ada asas sains, teknologi dan inovasi itu sendiri. Jadi banyak rakyat menantikan apakah dasar inovasi negara kita. Antara yang kita perlu laksanakan ialah bagaimana dasar inovasi sosial itu sendiri. Selepas mereka dapat membangunkan inovasi, kita akan serahkan kepada innovation enterprise ataupun social enterprise. Yang ni yang kita nak bangunkan. Social enterprise ni yang menyebabkan mereka menjadi pengusaha, entrepreneur, pencipta dan juga researcher. Dengan adanya rayuan kita supaya behavior untuk merakyatkan sains mengisahkan teknologi ini dipupuk, bukan milik Mosti seperti yang diberitahu. Memang kita mohon supaya pelbagai agensi kementerian ini mengadoptasikan. Walaupun kita dah ada satu formula yang dipanggil NTIS, National Technology Innovation Sandbox, di mana kita menempatkan pegawai-pegawai dalam setiap kementerian supaya ada pegawai yang berkaitan dengan inovasi untuk memaklumkan kepada setiap kementerian apa perlu dilakukan. Dan tentu sekali saya mengajak lebih ramai orang masuk dan menguasai bidang teknologi dan sains. Dan teknologi yang terkini tentulah ada keutamaannya. Contoh teknologi yang perlu kita pelupuri dan banyak kerja akan kita cipta iaitu bidang nanoteknologi. Kedua, bidang electrical vehicle. Pembangunan bateri. Dulu kalau kita panggil energi yang ada tu fossil energy, sekarang kita akan cerita pasal renewable energy. Tenaga yang diperbarui. Tentu sekali dia melibatkan pembangunan bateri yang perlukan nadi bumi seperti nikel, kobalt, lithium, iron phosphate. Yang ini teknologi dan grafin. Dengan adanya penguasaan teknologi melalui behavior yang dipahamkan dari peringkat awal dan disebarkan across the ministry dan rakyat, dia akan diterima pakai. Seperti yang saya sebutkan tadi, 46 teknologi. Itu saja memerlukan masa lebih panjang untuk kita beri suluhan satu persatu. Datuk Seri, terima kasih. Kalau diizinkan, saya ingin feature setiap satu 46 teknologi itu untuk memakmurkan lagi minat terhadap sains dan teknologi kepada penonton kita. Terima kasih kerana kesempatan yang 20 minit ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua penonton inklusif. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam.